Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks Sains KSSRC Makan tahun 5 silap pula Tahun 5. Hari ini kita berada pada muka surat 170. Kita masih berada pada topik pengaratan. Okey. Jadi kat sini hari ini kita akan membincangkan tentang cara untuk mencegah pengaratan. Okey, jadi terdapat objek yang diperbuat daripada besi yang dibiarkan terdedah kepada air dan udara untuk suatu masa akan mengalami pengaratan. Pengaratan dapat dicegah dengan beberapa cara. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara untuk mencegah pengaratan. Di mana kita tahu pengaratan ni sebenarnya dia terdedah kepada air dan udara. Kalau ada air dan udara, dia boleh jadi karat. Kalau tak ada salah satu, tak ada air atau tak ada udara, ia takkan jadi karat lah. Jadi kalau nak tengok cara pencegahan pengaratan dengan lebih lanjut, boleh search pada boleh zoom, boleh scan lah cara pencegahan pengaratan dekat tepi tu. Okey, jom kita cuba tengok yang pertama. Cara mencegah pengaratan yang pertama, kalau dekat pre-wheel, dekat basikal tu kan, dekat rantai basikal tu, yang pertama adalah menyapu objek dengan minyak atau gris. Okey, jadi minyak atau gris disapu pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Okey, kalau daripada besi lah. Kemudian yang kedua, menyalut. Ni biasa orang tersilap, menyapu dengan menyalut ni dia takut salah. Yang kedua, menyalut objek dengan lapisan bahan tahan karat. Tadi kita letak minyak dengan glis. Contohnya dekat rantai basikal. Yang kedua ni kita salut objek tu dengan lapisan bahan tahan karat. Selalunya ada pada hanger kita, hanger baju tu kan. Jadi boleh bahan tahan karat seperti plastik disalut pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Masa saya kecil tu selalu kena rotan dengan bapak saya kan. Bapak saya sebat dengan besi tu, dengan rotan ni sampai tercabut dia punya plastik tu, nampaklah besi kat dalam. Baru tahu, oh rupanya ada besi dalam ni. Lepas tu bila ada besi dia sebat lagi sakit. Kan. Sekurang-kurangnya kalau ada plastik tu tahan taklah sakit sangat kan. Okay, jadi bukan saja dia boleh menahan daripada air dan udara, dia pun boleh menahan daripada sakit kena sebat tu. Okey. Tapi kalau tak kena sebat, tak jadi cikgu dah saya sekarang kan. Okey. Alright, yang kedua, yang ketiga, selain daripada menyapu dan menyalut objek tu, menyaduk objek dengan lapisan logam tahan karat. Kita kena hati-hati dengan perkataan dia. Menyalut tu dengan menyalut lapisan bahan tahan karat, dan macam itulah dalam gambar contoh tu. Kalau menyadur ni, disadur ni dia memang ada satu proses kimia jugalah. Ada satu proses kimia. Menyaduk objek dengan lapisan logam tahan karat. Contohnya, lapisan logam tahan karat seperti timah dan aluminium disadur. Ni sadur ni ada proses dia kan, pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Contohnya macam tin-tin ni, tin sardin ke apa kan. Kalau tak ada sadur dengan timah, macam mana nanti kan dia akan karat. Lepas tu nanti sardin tu berkarat lah. Kan, kena sardin tak berkarat, maksudnya botol tu berkarat, salah sardin tu. Jadi sebab tu disadur dulu. Kalau perasan tin dia ada warna putih, warna silver lah. Tu maksudnya disadur lah sebenarnya. Dan kemudiannya mengecat objek. Okay. Cat ni disapu pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Biasanya kalau macam rumah kan, kalau kita nak tukar kita punya pagar setiap tahun, boy, raya tukar, banyak duit kita nak beli kan, dalam mahal. Jadi kita pun cat sajalah, cat tu lebih murah. Okey. Cuma leceh sikit kan kalau cat ni, sebab dia ada permukaan, nampak pagar macam simple je, tapi bila nak cat tu, ya Allah, banyaknya pakai kiri kanan depan belakang sebab dia 3D kan. Okey. Ikut hati nak celup je kan dalam tin cat tu kan. Okay, jadi bagaimanakah pengaratan pada objek yang diperbuat daripada besi dapat dicegah? Kalau dia kata pasal besi, besi tadi ni lah. Maksudnya dia kata bagaimanakah pengaratan pada objek yang diperbuat daripada besi dapat dicegah. Memanglah benda yang besi yang akan berkarat kan. Jadi jawapan dia adalah jawapannya ni lah, 5 ni. Menyapu objek dengan minyak atau glis, menyalut objek dengan lapisan bahan tahan karat, menyaduk objek dengan lapisan logam tahan karat, dan mengecat objek. 5 cara tu lah. Kalau yang lama dulu ada 4. Memang 4 je. 4 je cara okay. Sekatan lama 4 ni, sekarang ni pun 4 lah. Jadi ingat 4 ni. Sadur, salut, okay, menyapu minyak atau glis, dan juga mengecat objek lah. Okay. Ini merangkumi 7.1.4. Okay, jadi kenapa kita kena belajar benda ni? Kenapa pentingnya kita cegah pengaratan? Okay, pengaratan pada objek yang diperbuat daripada besi membawa banyak keburukan sebenarnya tau. Jadi mari kita lihat situasi di bawah. Situasi yang pertama. Tin sardin dah kemek lah ibu. Kita cari tin sardin yang tak kemek. Bahagian pada tin yang kemek itu mungkin berkarat. Sebab tu dia boleh kemek. Sebab dia berkarat. Bila kemek, maksudnya ada udara yang dah terkeluar. Maksudnya benda tu dah ada udara masuk. Maksudnya dah bahaya lah. Tak, mungkin tak jadi. Mungkin sardin tu dah rosak tau. Jadi makanan yang terdedah kepada karat bahaya untuk dimakan. Jangan cari yang dah kemek. Yang kedua, situasi kedua, pagar ini berkarat. Adakah kita perlu mengecatnya semula? Ya, pagar ini akan cantik semula dan tahan lebih lama setelah dicat nanti.
Yang kita biar je kita cat lah Kalau kita tak cat rugilah lama-lama rosak. Betul tak kan? Rugi je kita beli mahal cantik ini berangkumi 7.1.5. Okey, kita pergi kepada muka surat 172, situasi yang ketiga. Pemegang tangga ni dah rapuh dan tidak selamat untuk digunakan. Ya, tangga ini juga sudah berkarat. Berhati-hati menaiki tangga ini. Maksudnya situasi yang ketiga ini dia menunjukkan bahawa kalau kita tak cegah karat ni, maka boleh membahayakan kita, membahayakan keselamatan kita. Jadi yang kita balik semula tadi, yang pertama menyebabkan makanan rosak, yang kedua boleh mencantikkan lagi kan, dan juga tahan lebih lama dan jimatkan kos. Yang ketiga ni untuk keselamatan. Kenapa kita kena cegah pengaratan? Untuk keselamatan kan. Yang keempat, abang sedang buat apa? Abang sedang membelik kapak ni. Kapak ni sudah berkarat. Nampaknya abang perlu beli kapak yang baru. Bila benda karat, kalau kapak tu tak karat dia boleh guna, tapi bila dah karat terpaksalah beli baru dan membazir situ kan. Jadi kita kena beli yang ada sadu lah. Dia sadu ke salut ke yang elok supaya karat tidak berlaku dan boleh tahan lama lah. Biasanya kapak ni kita letak dekat bekas yang mungkin dalam plastik apa supaya kita dapat tahankan dia daripada karat. Okey. Macam-macam cara lah sekarang kapak sekarang saya tak tahu lah kan dengan kapak dulu sama ke tidak kaedah dia. Jadi cikgu dia tanya kat bawah, mengapakah kita perlu mencegah pengaratan? Kenapa ni? Kenapa kena cegah pengaratan? Sebab apa? Jawapan dia kat atas ni lah. Supaya ia tidak membahayakan ataupun dapat menjaga keselamatan, ataupun lagi satu tidak membazir, dapat kelihatan cantik, dan juga dapat supaya ia tidak merosakkan makanan. Itulah antara jawapan-jawapan. Dia tanya tu sebenarnya jawapan yang ada kat atas. Okey. Okey. Jadi ada satu soalan kebat kat sini, mengapakah sudu yang biasa digunakan di rumah tidak berkarat walaupun apabila terdedah kepada air dan udara? Kenapa sudu kita tak karat? Sedangkan kita basuh sudu tu, kita letak dekat tempat dia balik. Tengok sudu ni. Nampak tak? Dia warna silver-silver kan? Jadi mungkin sebenarnya sudu ini dia telah pun disadu. Disadu dengan objek, dengan lapisan logam tahan karat macam tin ni lah. Okey. Kadang sudu emas apa semua kan. Okey. Itu contoh jawapan dia lah. Alright, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita bincang muka surat 170 sampai 172 saja. Jadi untuk video akan datang kita akan sambung dengan projek mencegah pengaratan. Buat aktiviti projek PAK21 sikit, dan kemudian kita akan buat santai sains lah. Kita akan bincangkan perkara aktiviti itulah. Kalau awak cikgu awak nak buat ke, jadi awak boleh berpandukan kepada video tersebut. Okey, nantikan video terbaru daripada saya. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.